Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita dapat sama-sama sekali lagi menyambung perbincangan dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita berhenti sehingga ayat 38. Ayat 38 surah Al-Isra, iaitu surah yang ke-17, juzuk yang ke-15 daripada Al-Quran. Dalam perbincangan yang lepas kita telah dijelaskan tentang beberapa perintah dan juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah larangan daripada memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Dan kemudian kita diperintahkan supaya menyempurnakan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan janji kita dengan sesama makhluk ataupun dengan manusia. Yang ketiga, diperintahkan kepada kita untuk menyempurnakan timbangan dan juga sukatan. Ini terutamanya bagi orang nego lah. Orang nego ni supaya memastikan sukatan dan timbangan itu tepat. Tidak lari mata, kalau dulu kita panggil mata dacing ya. Tidak lari daripada mata dacing ataupun daripada mata timbangan dan sukatan itu. Kemudian yang seterusnya, dalam perbincangan lepas kita dilarang daripada berbuat sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan. Kita nak kecek, kita nak bertindak apa semua mestilah berasaskan kepada maklumat dan juga ilmu pengetahuan yang ada. Kerana pendengaran kita, penglihatan dan juga hati kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya ialah larangan kita ni supaya tidak berjalan dengan cara yang sombong, ataupun dalam bahasa lain jangan agah. Kalau kita guna bahasa kita, jangan kita berlagak agah, berlagak sombong. Kerana Tuhan kata setahu mana kita rembah kaki atas tanah pun tak terbelah bumi, dan setahu mana kita akak dada kita tak sampai ke langit ataupun tak sampai ke bukit. Itu Tuhan sebut. Dan semua benda ni yang diperintah dan dilarang kita dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum ni, Tuhan kata ni semuanya itu adalah perbuatan yang tidak baik, menyalahi daripada panduan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita sambung sedikit lagi perbincangan kita dari ayat 39 surah Al-Isra ni yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad oleh Tuhanmu. Dan ingatlah, janganlah engkau jadikan bersama-sama sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu ayat, mana ayat ni macam rumusan daripada beberapa ayat yang kita bincang sebelum pada ni. Tuhan kata, jadi semua ni hak tu ayat ni melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hikmah ataupun kebijaksanaan, kebijaksanaan, wisdom. Yang mana kalau kita pegang benda-benda ni dalam kehidupan kita, tidak buat benda yang Tuhan larang, kita buat benda yang Tuhan suruh, hidup kita akan menjadi baik. Kehidupan kita akan menjadi sempurna dan kita mendapat kedamaian dalam kehidupan kita. Itu masuk kalau kita ambil masuk umumnya. Dan kemudian Tuhan simpulkan perbincangan dengan melarang kita, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang lain itu selain daripada Allah sebagai sembahan. Maksudnya mengingatkan kita supaya kekal di atas akidah tauhid. Kita mula perbincangan dulu. Kalau kita ingat ayat yang kita baca dulu, mula-mula yang kita baca dulu, Tuhan suruh kita ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni syirik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayat 23 dulu. Tuhan suruh kita ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 39 ni sebagai rumusan kepada ayat-ayat yang kita bincang dulu yang merupakan perintah dan juga larangan. Jadi Tuhan tutup balik dengan ingatan supaya kita ni kekal di atas akidah tauhid.
Sebagaimana kita mula kehidupan kita ni dengan tauhid, maka kita akhiri kehidupan ni dengan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tidak tidak tetap di atas jalan tauhid ini, Tuhan kata fatulqa fi jahannama maluman madhura. Engkau akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan yang tercela dan tersingkir dari rahmat Allah. Neraka jahanam ni neraka hak paling bawah. Paling bawah sekali. Dia ada 7 lapis kan. Kita ngaji dalam kitab tu, dalam kuliah-kuliah. Syurga ni ada 7 lapis. Neraka ni pun ada 7 lapis. Syurga duduk bahagian atas, neraka bahagian bawah. Dan lapisan neraka yang paling bawah sekali ialah neraka jahanam. Duduk patak. Duduk patak sekali. Bawah ni dia tulis sebagaimana ayat-ayat yang telah lalu, iaitu bermula pada ayat 23 dulu, yang mengandungi perintah-perintah dan larangan itu dimulai dengan menegaskan dasar tauhid. Maka ayat ini juga, iaitu ayat 39 ini, disudahi dengan dasar tauhid yang menjadi ruh dan asas agama Islam. Jadi agama Islam kita ni asasnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga tauhid ni, jangan jadi usuk. Dan jadi usuk. Tauhid ni kena jaga sebab selain pada tauhid tu dia ada dualism, dia ada trinity, dia ada polytheism. Kalau kita ngaji perbandingan agama, istilah-istilah yang dipakai dalam buku ni, nombor satu sekali ialah unity. Unity ni tauhid lah kita kata. Dalam bahasa kita tauhid. Yang kedua ialah dualism. Percaya dua Tuhan ni dua, macam dalam mazhab ataupun dalam agama Majusi ataupun agama Mazdakiyah yang ada di Iran itu, dia percaya dengan dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan cerah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ahura Mazda. Tamu Tuhan dia ni dua, Ahura Mazda. Dia panggil dualism. Dua, percaya kepada dua Tuhan. Dan yang banyak ni selepas pada itu ialah Trinity. Trinity ataupun Trimurti. Bahasa Hindu ni, Hindu dia panggil Trimurti. Dia panggil Brahma, Shiva dan Vishnu. 3 Tuhan dia, Brahman, Shiva dan Vishnu. 3 dia. Mari ke agama Kristian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Al-Qudus. God the Father, the Son and the Holy Spirit. Dia panggil Trinity. Hindu dia panggil Trimurti. Trimurti. Sebab tu kalau tengok dalam filem Henustan, ni filem Tamil lah banyak kayaknya, dia gapo ni senjata yang digunakan zaman dulu terutama oleh padri-padri pendeta dia ialah jenis lembing mata 3 tu. Dalam cerita Aquaman ada cerita Aquaman tu lembing mata 3 tu. Dia panggil itu lambang kepada Trimurti. Lembing kita orang Melayu ni mata so. Ada lembing yang mata 2, tapi yang masyhur di kalangan orang Hindu, terutama dalam filem dia tu, mata 3 serampang. 3 kalau kita Melayu panggil serampang 3 mata. Serampang 3 mata. 3 tu lambang kepada Trimurti. Dia bukan kosong, dia ada makna. Dia buat 3 tu lambang kepada 3 tadi. Brahma, Vishnu dan Shiva. 3 tu. Mari Kristian, dia buat salib Nabi Isa, tapi 3 tu 2 3. Dia cagok gitu kan, 4 straight gitu tu. Lambang salib iaitulah kepercayaan dia Nabi Isa ni mati di salib. Kita ni dalam kepercayaan kita Nabi Isa diangkat ke langit. Mereka wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina. Tuhan jawab. Nabi Isa ni tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi diserupakan. Tuhan waktu kalau kita baca dalam tafsir, waktu orang likung tu, tentera-tentera Rom likung Nabi Isa nak tangkap dia, Allah tukar rupa salah seorang pengikut dia yang khianat tu, nama Yahuza. Yahuza ni juripu kepada tentera tu, Nabi Isa ni akan mari waktu sekian-sekian, tepat sekian-sekian. Jadi askar ni mari kepung tu, bila askar masuk nak ikat, Tuhan ubah rupa Yahuza tu jadi rupa Nabi Isa. Nabi Isa ni ditukar rupa biasa. Jadi orang ikat tu dia ikat Yahuza. Diikat Yahuza. Sebab tu dia bertepik waktu kena ikat tu, dan kemudian disalib. Tapi
dalam pandangan kita Islamnya tidak disalik. Ditangkap tu Yahuza, disaliknya Yahuza. Nabi Isa ni pada waktu tu dalam tafsir sebut diangkat ke langit. Walaupun ada khilaf dalam tafsir ulama ni barrafa'ahu ilaihi. Bahkan Nabi Isa ni diangkat ke langit ni ada tafsir yang berbeza. Waktu kita tidak bincang malam ni kita bincang semula. Tapi diangkat ke langit maksudnya diselamatkan. Dalam bahasa mudah tidak ditangkap pada waktu itu. Yang ditangkap ialah Yahuza. Sebab tu kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Diberi rupa. Tukar rupa tu jadi seolah dia ni Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa ni dengan kepastian. Makna hak dia bunuh tu orang lain. Orang lain bukan Nabi Isa. Jadi ini yang disebut dalam. Jadi kita ni tauhid kita ni, akidah tauhid ni berbeza dengan agama yang lain. Dan lepas pada Trinity dan Trimurti ni, dia ada satu lagi agama yang dipanggil polytheism. Polytheism ni sembah Tuhan yang banyak. Contohnya macam orang asli dalam hutan. Orang asli ni dia Tuhan dia banyak. Situ Tuhan, sini Tuhan. Lepas tu Hindu, amalan Hindu secara umumnya, walaupun dia percaya pada Trimurti, tapi dalam masa yang sama dia juga adalah polytheist. Polytheism ataupun bahasa Quran dipanggil musyrik, mensekutukan Tuhan. Sebab tu dia ada Tuhan banyak. Sebab tu kalau kita tengok kuih Hindu tu kan macam-macam. Gambar tu hak bulat, hak perut boci, hak tak pakai baju, hak apa tu semua tu Tuhan dia lah tu. Tuhan dia. Agama Cina lama pun lagu tu juga. Dalam agama apa ni Jepun, tapi Jepun ni banyak Buddhis, Buddha. Dia campur dengan Buddha. Agama Jepun betul ni asalnya Shinto. Agama orang Jepun asal ni dia panggil agama Shinto. Shintoism. Shinto ni dia berbeza dengan Buddha, berbeza dengan Hindu. Dia ada agama dia sendiri. Tapi lepas tu perkembangan Buddha ni sampai ke Jepun, sampai ke Cina. Walaupun Buddha ni berasal daripada benua India. Iaitu satu kawasan yang dipanggil Kapila Vastu. Kapo tu tempat Buddha ni ialah Gautama tu, Kapila Vastu nama tempat tu. Jadi tapi agama dia ni kembali ke Cina, kembali ke Jepun, ke Indo-Cina. Di India ni agama yang dominannya selepas pada Islam ialah agama Hindu. Orang-orang Buddha ni boleh bilang dengan jari di India. Walaupun asalnya daripada India. Orang Buddha ni banyak di Cina, kalau lah ni di Korea, kemudian di Jepun, di Taiwan, itu antaranya. Tapi dalam sejarah kok peliknya, pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha suatu ketika dulu ialah di Jawa. Di Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa tu jadi pusat. Sebab tu ada Candi Borobudur di Jawa. Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kalau kita pergi ke Jogja, dia ada dua candi yang besar. Candi Borobudur yang Soho tu, saya pergi tengok tapi tak berani naik tinggi dah. Kalau naik rasa tu takut tak boleh turun tinggi. Tapi yang hebatnya dia buat tu bertahun-tahun siap. Lepas tu yang kedua adalah Candi Prambanan. Prambanan ni je candi kecil-kecil. Sebelum sampai Borobudur tu kita akan jumpa candi, banyak candi tapi yang masyhurnya ialah Candi Prambanan. Prambanan tu candi yang kecil-kecil. Jadi situ dulunya dalam sejarah pusat perkembangan Buddha dan juga Hindu. Zaman dulu masa tu. Jadi nak ayat sejarah tu pelik kalau kita tengok ni, pergerakan sejarah tu pelik. Baik, balik pada cerita kita. Jadi Islam ni dia berbeza dengan agama yang lain, dia agama tauhid. Akidah kita ni akidah tauhid, dan kita percaya kepada Tuhan ni dengan tidak ada sebarang rupa serupa kita manusia faham. Sebab tu Tuhan ni dia tidak, kita tak lukis, kita tak boleh buat bentuk. Sebab bentuk Tuhan ni kalau kita guna istilahnya abstrak ataupun maknawi sifat dia. Dia disebut dalam Quran itu sebagai perkara yang ghaib. Sebab tu asas saya sebut dulu, asas ajaran Islam kita ni lah. Tuhan sebut allazina yu'minuna bil ghaibi. Asas percaya dalam Islam ni kena percaya kepada barang ghaib. Tu asas dia. Sebab Tuhan tu sendiri, Allah SWT, sifatnya ghaib. Tidak nampak di mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak dapat disentuh. Tidak dapat disentuh. Tuhan ni menjelma suara dia dalam kisah Nabi Musa saja. Rasulullah SAW sendiri pun menghadap Tuhan ni di Sidratul Muntaha. Bila dia terima perintah semaya, tu pun
bunyi suara je, tak nampak rupa hak sebenar di sebalik tabir. Nabi Musa pun dengar suara tubik daripada dalam rok. Dalam cerita kalau kita baca dalam Quran tu kan, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bila Tuhan panggil dia, bunyi suara, wahai Musa, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tu dalam Quran cerita dalam surah Toha, tak silap surah Toha tu sebut. Jadi Tuhan panggil iznadahu rabbu bil wadil muqaddasi tuwa. Bila Tuhan dia panggil dia di suatu lembah yang suci, dan Tuhan kata masa tu, inni anallah, aku ni lah Tuhan sebenarnya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka hendaklah kamu menyembah aku, wa aqimis salata li zikri, dan hendaklah kamu mendirikan semaya untuk mengingati aku. Cuma semaya itu pada zaman Nabi Musa tidak sama dengan semaya yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaya kita hari ini kata ulama ialah gabungnya semua bentuk-bentuk semaya nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Sebab ada nabi zaman dulu semaya dia berdiri saja. Ada semaya dia dalam bentuk sujud. Ada semaya dalam bentuk rukuk. Ada semaya dalam bentuk duduk. Tapi semaya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini capure ataupun rangkume dari semua gerak-gerak bentuk-bentuk semaya nabi-nabi yang terdahulu. Jadi jadilah supaya kita ni ada qiyam, ada rukuk, ada sujud, ada duduk tahiyat tu. Jadi dia gabung semua sekali itu jadi supaya ini. Itu kalau kita baca dalam tafsir lah, dalam tafsir ulama. Jadi Tuhan ni menjelma berbicara dalam sejarah ni hanya dengan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa dipanggil kalimullah, orang yang boleh kecek dengan Tuhan. Tapi dia pun tak nampak juga Tuhan, dia bunyi suara ya. Bunyi suara kecek berdialog. Tapi rupa apa Tuhan tidak tunjuk. Sebab dalam akidah kita ni, kita boleh tengok Allah SWT ialah kalau kita ni masuk syurga. Antara nikmat paling besar dalam syurga ni kata ulama ialah melihat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah. Melihat Tuhan itu nikmat yang paling besar, lebih daripada benda-benda yang lain. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, mazhab Mu'tazilah tidak setuju dengan pandangan ni. Dia kata Tuhan ni tak boleh tengok sebab Tuhan ni zat yang berlainan. Bila kita kata boleh tengok Tuhan dalam syurga, di akhirat, mana kita sudah letak Tuhan ni bertempat dan berbentuk. Sebab bagi dia nak tengok barang tu mesti bertempat. Kalau kita tengok dinding, tengok chair, tengok orang, tengok kereta ni ada tempat dia berduduk. Lepas tu berbentuk, dia ada bentuk. Kereta ni ada bentuk dia, dinding ada bentuk dia. Jadi dalam pandangan Mu'tazilah, kita tak boleh tengok Tuhan. Pasal Tuhan ni bukan makhluk supaya kita. Dia ni tidak bertempat, dia tidak berbentuk. Jadi nak tengok lagu mana? Jadi ru'yatullah ni ialah, kata dia ialah pandangan secara mata batin. Supaya kita gambar, orang kita tak jumpa, kita gambar dalam hati. Lagu tu ya. Gambar setakat tu. Ataupun ru'yah ni melihat nikmat-nikmat Tuhan dalam syurga. Tu pandangan dia lah. Tapi pandangan mazhab kita ahli sunnah wal jamaah ni jelas berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata, saya sebut dulu, bila dia tubik dengan sahabat satu malam, dia tengok bulan purnama di langit. Lalu Nabi kata, satarawna rabbakum kama tarawnal badra. Sesok di akhirat ni bila mati, Nabi kata kalau masuk syurga, mung ni, mana kita orang Islam ni, satarawna rabbakum, akan dapat melihat Tuhan serupa kita tengok tu. Boleh duk pula cakung tu kata Nabi SAW. Terang-terang lah gitu. Jadi hakikatnya kita tak tahulah. Kita serah pada Allah SWT. Yang penting kena pakat pasti kan kita ni masuk syurga. Kalau tidak tak boleh tengok lah. Tak boleh tengok apa sudah. Jadi kena pastikan kita ni diberi rahmat oleh Allah SWT dan dapat masuk syurga. Jadi itu hak yang dia panggil macam rumusnya. Daripada ayat 29 yang kita baca sehingga ayat 39. 10 ayat ni dia rumuskan dengan koci dengan akidah tauhid. Sebab akidah inilah yang mendorong kita buat benda yang baik, tinggal benda yang dilarang. Kalau kita tidak percaya ke Tuhan, tak ada dorongnya kepada kita ni. Sebab kita buat tu kerana nak masuk syurga. Kalau kita tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada syurga, tak ada dorongnya.
Kita tinggal tu kerana takut masuk neraka. Takut masuk neraka. Jadi kalau kita tak percaya kepada neraka, tak ada halangi dalam hati kita. Supaya orang ayah dia bersemu, kalau tak pergi sekolah aku biar. Jadi kalau kita percaya kata-kata ayah kita pergilah sekolah. Tapi kalau kita tak percaya, was-was piak kalau orang tua ni, kita tak pergi ya. Lah itulah bandingnya. Jadi kita atas dunia pun lagu tu. Kalau kita yakin Tuhan kata mu ni kalau buat benda ni aku pergi syurga, maka kita akan buat. Kita akan buat susah lagu mana pun kita buat. Dan kalau kita yakin tak buat masuk neraka, kena azab, maka kita tinggal. Begitu. Sebab tu kita sanggup bangun contoh sembahyang subuh. Subuh ni antara semaya payah. Lepas pada semaya asar. Setengah orang asar tu payah. Subuh boleh kira. Ada orang subuh paling payah. Sebab nak bangun pada waktu tu. Dalam keadaan sejuk. Kadang-kadang kita tidur lewat. Tubuh kita letih. Nak bangun tu bukan senang. Bunyi orang best sumak lingo. Tekuk lingo. Kadang-kadang ambil batas. Tekuk. Nak oyak payah. Tapi kita bangun juga. Sejuk lagu mana, letih lagu mana pun, kita bangun juga. Kalau kena mandi pun mandilah. Maknanya kita percaya dengan janji Tuhan. Kita takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa mudah. Nak kita nampak baik. Seterusnya Allah SWT bicara isu yang berbeza, iaitu masuk dalam ayat 40 ni. Tuhan kata afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa innakum taquluna qawlan azima. Tuhan ada cakap kepada orang musyrikin, jika demikian wajibnya mengesahkan Allah, maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai? Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu, dan dia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar. Ni kerana orang musyriki pada waktu tu dia tak suka anak perempuan. Macam saya sebut dulu kan, kalau kita baca dalam sejarah, setengah tu siapa bunuh anak perempuan sebab dia anak perempuan ni akan menyusahkan dia. Kalau perang, kalau orang serai kabilah dia, anak perempuan ni tak boleh bela. Tak boleh bela. Pas kalau kalah pula anak perempuan ni bawa aib. Orang igat, orang jadikan gundi, orang rogo, orang jual sebagai hamba, orang jadikan apa ni, pemuah nafsu saja. Jadi malu dia. Maka sebab tu dia tak suka kalau boleh anak perempuan. Dia nak kalau boleh anak jantan belaka, sebab anak jantan ni boleh bela, boleh perang dengan dia, boleh tolong dia cari makan. Sebab tu ada setengah kabilah tu siapa bunuh anak perempuan. Bukan semua. Kalau kita baca dalam sejarah, dulu kita ingat semua orang Arab ni bunuh anak perempuan. Bukan semua. Ada beberapa kabilah ataupun beberapa kelompok tertentu bunuh anak perempuan. Hak lain dia tak bunuh. Sebab tu ramai juga orang perempuan dalam sejarah ni, kalau tidak tak ada orang perempuan langsung. Jadi tetapi orang ni kalau dia tak suka anak perempuan ni, bagi dia, maka dia kata Tuhan ni ada anak. Dan Tuhan ni pula ada anak perempuan. Dia ni anak-anak lelaki lah. Jadi cara dia pelekeh Tuhan ni, dia kata melekat tu lah anak perempuan. Tu dia cara dia pusing tu. Muka ajaran agama ni kan dia royak Tuhan ni antara kepercayaan kepada Tuhan ni kena percaya kepada malaikat. Dari benda ni bukan zaman Nabi saja, sebelum pada tu pun agama yang sebelum pada Rasulullah SAW, agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang sebelum ni pun royak benda yang sama. Jadi benda tu orang tahu dalam masyarakat, maka dia letak malaikat tu anak Tuhan. Anak Tuhan dah tinu pula, bahasa kasar kita tinu, perempuan belaka. Jadi ni maksud ayat ni, mu cuci dirimu ni, mu ada anak lelaki, Tuhan ni ada anak perempuan. Sebab mu rasa anak perempuan tu hina. Jadi anak perempuan Tuhan ni malaikat ni lah. Malaikat cara dia pusing. Ni yang Tuhan tegur dalam ayat 40 ni. Sebab tu Tuhan kata innakum taquluna qawlan azima. Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan satu dusta yang amat besar. Bawah ni ditulis Maha Suci Allah dari dakwaan dusta kaum musyrik yang mengatakan bahawa malaikat ialah anak-anak perempuan Allah, sedang mereka sendiri memandang rendah kepada anak-anak perempuan dan hanya suka kepada anak-anak lelaki. Tu yang royak perangai orang Arab. Antara perangai orang Arab pada waktu tu ialah dia anggap Tuhan ni ada anak, dan anak pula anak perempuan. Kemudian seterusnya walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani
liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini, supaya mereka beringat, memahami dan mematuhi kebenarannya. Dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Jadi Tuhan kata dalam Quran ni, aku buat mari macam-macam. Dalam ayat lain tu dia kata walaqad sarafna fi hadzal qur'ani min kulli masalin. Aku buat mari dalam Quran ni macam-macam bandingnya, macam-macam contoh, macam-macam gambar. Tujuannya apa? Supaya kita sapa kepada kebenaran. Kita nampak kebesaran Tuhan dan nampak sifat tauhid yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Tapi orang yang hati dia tertutup ni, dalam ayat ni Tuhan kata wa ma yaziduhum illa nufura. Tuhan wi macam-macam depan mata dia pun kau jauh. Tidak jadi kau dekat. Kan setengah orang kan. Kau tak semaya, kau tak gapo Tuhan wi uji dia dengan nyakit, uji dia dengan musibah. Tapi tolong situ. Tak semaya apa tolong. Tak mari masjid apa tolong. Tak isah apa tolong. Kadang-kadang tu wi nyakit, wi bala tu sebenarnya nak suruh dia ingatlah. Wi nyakit ke dia, wi nyakit ke anak-beranak dia, turun bala ke dia, keluarga dia. Antara tu cara Tuhan nak betul. Nak betul apa kita kat jerekoh anak kita. Unggalah tembok, hoi kita kata. Hei tu kanja budak tu tak jadi lagi pasal biar takutnya unggalah tembok, tepuh ke kereta. Tapi kalau awak tolong, apa tolong? Hei, setara mana apa tolong? Dia pula tepuh kereta. Bukan kereta tepuh dia. Jadi ada kalangan manusia tu kata aku buat mari ni macam-macam tu. Peringatan, perbandingan, tegur, contoh tauladan ke apa semua, tapi wa ma yaziduhum illa nufura. Tidak menambah kepada mereka ni kecuali semakin liar. Jadi ni perangai orang musyrikin, perangai orang kafir. Kita ni jangan duduk situlah. Kita orang Islam ni, abang sendiri tuan-tuan dan puan-puan ni, bila peringatan Tuhan mari, kita kena undur. Ingat ke Tuhan. Tuhan wi nyakit kita, Tuhan wi susah kita, Tuhan wi ujian bencana kepada kita. Cara Tuhan nak peringat. Jadi kita kena ambil ingatan Tuhan tu. Contohnya bila dia sakit kita, boleh jadi kita ni dosa banyak. Maka nak bersih dosa kita, Tuhan wi nyakit. Kalau tak wi sakit, kita tak ingat. Sebab kita duduk serah kita tak ada dosa. Kita juru semua. Bila wi nyakit tu neng sikit. Ada tak kena kali. Tuhan wi apa ni bencana kemalangan kau gapo kau ikutlah bencana gapo-gapo. Tu cara Tuhan nak tegur. Tuhan nak peringat kita. Nak peringat kita, jadi kita kena ambil perhatian. Benda-benda kita hadap dalam hidup ni kena ambil perhatian supaya benda tu memberi keinsafan dan kita balik semula pada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita ambil sikap orang yang tidak berimeh. Buat lagu mana sepuluh setengah orang lah kena igak, kena pinyak dalam je, turun ke apa, tubik kau jahat. Tidak kau jauh dah. Mula jadi curi. Bila masuk je, setahun, 2 tahun, tubik jadi peropok. Asal pencuri lah. Tapi masuk je, tubik jadi peropok. Tidak kata jadi jauh dah. Jadi kau berah. Jadi peropok. Sebab apa? Sebab dalam tu ada pakar-pakar ramah. Dalam je, pakar ropok, pakar samu. Jadi dia ambil ilmu banyak situ. Boleh dapat master PhD dalam bab ni. Akhirnya tu jadi peropok. Jadi kita tak sil lagu tu. Kita tak sil. Kita biar bila kita berdepan dengan bala bencana Tuhan, kita jadi kau comel. Supaya kata ulama, supaya besi. Besi ni bila kena bakar, kena katok, dia buai habis karat. Jadi kau cuci. Itu sepatut kita manusia. Besi kan lagu mana besi karat. Bila kita bakar api, kita katok ke apa, akhir tu habis. Cuci molek, besi putih molek. Jadi manusia ni pun kata ulama kalau boleh bila jadi sebuah besi. Jadi sebuah besi ni kau kena ujian, kena bala, kena Tuhan wi susah wi gapo, dia jadi sebuah besi. Kau bakar, kau cuci, kau comel. Jangan jadi kau berat duk. Ada setengah bagai kan kau bakar, kau gelak. Kau bakar kau gelak. Kau gapo, puyuk belangu. Puyuk belangu kau kena api, kau iteh. Kau hitah kat gonyo pula kita pula lepas tu. Jadi kita ni kata ulama biar jadi umpama besi. Bila dibakar, bila diketuk, dikatok, dia tubik habis karat. Tubik-tubik jadi besi yang bersih. Besi yang
suci, yang bersih, yang comel. Itu maksud dia lagu tu. Jadi itulah hak yang kita kena ambil pendirian kita dalam bab ni. Kemudian Tuhan kata lagi, kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Allah sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arasy dan kekuasaan yang mutlak. Jadi ini Tuhan jawab pandangan orang bukan Islam yang menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Orang percaya tu selain pada Tuhan ni ada Tuhan lain. Tuhan tu Tuhan ni. Jadi Tuhan kata kalau ada Tuhan lain selain pada dia ni, tentulah Tuhan-Tuhan lain ni akan berebut dengan langit belaka. Sebab Tuhan-Tuhan dalam Islam ni tempat dia di arasy. Itu disebut dengan jelas dalam hadis, disebut dengan jelas dalam Quran. Tempat Allah SWT bersemayam, walaupun orang mungkin tak sedap dengar perkataan tempat ni, tapi semayam Allah SWT ni, kalau kita kata gak, moga dia ada pusat pemerintahan, okay? Kerajaan ni dia ada pusat pentadbiran dia. Rumah-rumah ni ada ibu rumah, dia ada ibu dia. Rumah ni dia tak ada ibu. Kerajaan ni mana-mana pun ada pusat pentadbiran. Kita Malaysia Putrajaya contohnya gitu. Jadi semua ni ada belaka. Jadi kalau kita kata pusat pentadbiran Tuhan ni arasy lah. Sebab tu disebut Tuhan ni alal arsyistawa, bersemayam di atas arasy. Itu disebut dengan jelas dalam Quran. Banyak tempat kalau kita baca ayat Quran dia kata Ar-Rahman alal arsyistawa. Tuhan yang Ar-Rahman ni bersemayam di atas arasy. Dan bila Nabi pernah tanya seorang Arab, orang kapur lah kalau kita Arab kapur ni, mu ni percaya ke tak Tuhan? Percaya. Tuhan duduk mana? Di langit disebut. Tuhan fis sama. Nabi terima akid email dia, terima syahadah dia. Nak ayat tepat semaya. Lagu mana Tuhan bersemaya tu kita tak tahu. Sudah bahalah tanya pas lagu mana? Ada bangun ni, kalau ada pusat pentadbiran, ada kereta, ada gak, kau Super Putrajaya, tidak gitulah. Tapi pusat dia tersebut di arasy. Jadi sebab tu sini Tuhan kata kalaulah ada Tuhan-Tuhan lain seperti mana yang orang kafir ni fikir, labtarau ila zil arsy sabila. Tentulah Tuhan-Tuhan yang banyak tu akan berunggang naik langit nak pergi ambil tempat, nak pergi ambil kedudukan tu. Kalau bumi ni Tuhan banyak macam dalam agama Hindu, agama Cina kan, dia ada Tuhan dapur, Tuhan tangga, Tuhan macam-macam kalau kita baca dalam buku tu. Kalau kita ngaji perbandingan agama, bukan nak hina dia, tapi itulah kepercayaan dia. Sebab tu ceretik dia letak tu. Hindu ni kan asal jumpa pokok besar, jumpa pelik-pelik, pak dia letak, pergi sembah lalu situ. Sebab dia percaya situ ada Tuhan. Situ ada Tuhan. Pas dia mengaku ni tempat Tuhan dia Shiva beranak, Tuhan Vishnu beranak. Banyak tempat Tuhan ni beranak. Berapa kali beranak kita tak tahu. Jadi itu kepercayaan dia. Kalau tu macam di yang mana? Dia robohkan Masjid Babri di India tu sebab dia kata tu tempat Tuhan dia beranak. Tuhan dia mana? Vishnu ke Shiva. Dia kata situ tempat beranak dia. Jadi orang Islam ni pergi buat masjid atas tapak tu. Sebab tu dia putus Masjid Babri tu sampai geger perang di India suatu ketika dulu. Dia percaya tu tempat Tuhan dia beranak. Mari tempat lain dia kata Tuhan dia beranak juga situ. Jadi tu kita pelik berapa kali beranak. Rata-rata tempat beranak, tapi nak ayat pelik kepercayaan tu. Pelik kepercayaan. Jadi nak ayat berebut. Jadi kalau Tuhan ni banyak serupa orang kafir ni fikir, orang musyrik ni fikir, Tuhan kata labtarau ila zil arsy sabila. Semua nak akan berebut naik, nak ambil kuasa atas tu. Kalau betul. Tapi itulah tidak betul lah. Sebab tu Tuhan jawab ayat 43 ni. Allah SWT kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha sucilah Allah dan tertinggilah dia setinggi-tingginya, jauh dari apa yang mereka katakan itu. Tuhan jawab balik. Tak betul dia kata ni Tuhan ni ada selain pada Allah SWT. Bawah ni dia amatlah sucinya Allah dan amatlah jauhnya Allah dari segala kata-kata dusta yang dikatakan oleh kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Jadi yang ni dia Tuhan koci berat, Tuhan sipu, buat kesimpulan maknanya lain pada Tuhan tak ada. Sebab tu tak ada dualism, tak ada trinity, tak ada trimurti, dan tak ada
syirik kepada Allah SWT. Sebab Tuhan ni esa. Dipanggil akidah tauhid, kepercayaan kepada Tuhan yang esa. Seterusnya Tuhan kata lagi dalam ayat 44, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih baginya, iaitu bagi Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah amat penyabar lagi amat pengampun. Di ayat sini dia kata langit dan bumi dan segala isinya menyatakan dan menunjukkan keesaan Allah dan kekuasaannya. Tetapi orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla tidak mahu memahami akan bukti-bukti yang terang nyata itu. Dalam pada itu Allah amat penyabar daripada membalas kekufuran mereka untuk memberi tempoh supaya mereka kembali ke jalan yang sebenar. Allah juga amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi itu ayat nombor 1 sekali, langit dengan bumi ini tanda kebesaran Tuhan, kewujudan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Langit dengan bumi ini dengan segala lapisnya. Langit ni ada 7 lapis, bumi pun ada 7 lapis. Tu sebab tu Tuhan sebut sini dalam ayat lain tu dia ada sab'a samawat, 7 lapis langit. Langit kalau kita duk tengok nampak bulan, bintang ke apa semua tu dia panggil langit dunia. Hak Apollo naik bulan tu, hak tu bulan ataupun cakrawala yang ada di langit dunia. Dalam istilah keras sama'ud dunia, langit dunia. Atas pada langit dunia ni ada lapis lain pula. 7 lapis semua sekali yang Nabi naik semua sekali itu bertemu dengan Allah SWT dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dipanggil sebagai Sidratul Muntaha, tempat akhir sekali, wujud su. Jadi kalau kita nampak ni baru selapis baru. Kita nampak. Atas pada ni lapis lagi. Yang tak tahu lagu mana rupa. Tapi kalau kita baca dalam kitab tentang Isra Mi'raj kan, lapis tembaga, lapis emas, ada lapis perak. Tu macam-macam. Sebab tu bila naik tu setiap lapis tu Jibril ketuk pintu. Bawa Nabi Muhammad ni. Kalau kita baca dalam kitab Isra Mi'raj kan, kita baca tiap-tiap kali sambung Isra Mi'raj tu, siapa lapis ni ketuk. Kok tu buka pintu ni bawa Nabi nak naik, buka pintu naik. Lepas tu ketuk pula, naik pula. Siapalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duk tengok tinggi tak mudah dah tu. Tak siapa nak naik mudah-mudah. Syekh Muzaffar ya setakat ni boleh naik orang Malaysia ni. Orang lain tak boleh naik lagi. Tu baru langit dunia. Baru langit dunia, lapis yang paling bawah. Boleh bayarlah ni lapis lagi tu setara mana tak tahu. Tapi hak tinggi setara tu lah malaikat ni turun naik tiap-tiap hari tu. Seru serah turun main-main je. Kita ni tak je apa nak naik boleh ataupun tak nak naik dah kita ni. Kalau orang peluang tak naik sebab nak kena sehat, nak kena gapo bukan seni. Tanya kalau kita baca dalam buku tu nak jadi angkasa awal ni. Gapo kalau jenis gauk gapo petai lagi tak boleh. Jenis gauk kecil mani petai lagi tak boleh. Dia kena sehat betul-betul sehat, gapo ada stamina, ada gapo sebab nak jadi angkasa awal ni dia tapih. Lepas tu latihan tu pula bulan-bulan. Tanya kita baca cerita Dr. Muzaffar. Berbulan berlatih tu. Nak betul-betul fit. Nak jadi pilot tu pun tak mudah dah kena sehat. Kalau mentah-mentah bersih sedua tak boleh jadi pilot. Pergi koksi kapal terbang tu. Bersih sikit lari lalu beri kan. Turun mana tak tahu. Sebab tu pilot ni dia kena tidur awal, makan, kena jaga sama belajar tadi makan pilot. Koksi-koksi pun kita ni tak boleh. Tom je bedah-bedah sebab dia sikit. Tak boleh tak fit dah. Tak boleh bawa kapal terbang. Tu baru kapal terbang. Baru berapa? 30,000 kaki kalau hak jauh tu. Hak Boeing ke apa ni biasa 30,000 kaki ke atas. Hak bawah ni hak Firefly. Hak tu bawah pada tu dalam berapa belah ribu kaki ya. Kalau Boeing biasa 30,000 kaki ke atas. Hak pergi antara bangsa ke apa semua. Tu baru setakat tu ni nak naik bulan. Nak naik bulan tu lagi kena fit. Kena betul-betul sehat kita semua ni. Nak royak
apa ni kebesaran Tuhan. Kalau kita tengok langit dunia ni pun kita tak boleh fikir dalam kepala. Lagu mana Tuhan buat. Tok langit duk cakur datang ni tiai tak ada gapo tak ada dalam hati. Kita tiai sepotong tak apa gagah dah sebab tu tengok masjid kita banyak mana tiai ada tahap. Ni langit kita ni tiai pun tak ada. Ada tak gaji tengok tiai? Tak aja jumpa tiai dah. Kalau jumpa royak kita bakar-bakar kita tengok. Kita pun nak tengok juga kalau ada tiai. Tapi Tuhan sebut dah bi ghairi amadin tarawunaha. Tuhan buat langit gantung ni tergantung ni bi ghairi amadin tarawunaha. Tidak ada sebagai tiai yang kamu nampak. Tak ada nampak. Lagu mana dia boleh lekat? Terapung untuk lagu tu. Kita tengok di Masjid Al-Aqsa, batu duk gantung pelik dah. Batu ni turun Nabi nak naik. Waktu Nabi nak naik ke langit tu, dia berhenti di batu tu. Batu Jibril suruh buat naik. Dia turun retek. Jibril sekat tengah jalan. Tidak naik dengan dia langit. Gak tu duduk siapa hari ni di Masjid Al-Aqsa tu, kalau sama tak je siapa, tapi tengok dalam gambar tu batu tu ada lagi. Duduk tergantung gitu. Antara tikak bawah dengan tikak atas. Duduk tergantung gitu, tak ada tiai, tak ada tali, tak ada gam. Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Siapa hari ni batu tergantung. Batu tu hok nak turun Nabi. Nak naik sekali langit. Jibril kita hapak tahal kak situ. Itu ayat satu kebesaran Allah. Tapi manusia ni kita kata payahnya sebab gambar tidak ambil perhatian. Ada tanda depan mata pun dia tidak perhati. Dan kemudian dalam ayat ni tahu ayat semua ni makhluk yang ada di langit dan bumi ni tusabbihu bihamdi rabbihim. Sentiasa bertasbih memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk. Batu, kayu, menapai apa semua ni pokok apa ni bukit buka gunung gana ni walaupun dia duduk dengan lagu tu tapi hakikatnya kata Tuhan tusabbihu bihamdi rabbihim ni dalam ayat ni. Dalam ayat ni dia sebut yusabbihu bihamdi. Tapi dalam ayat lain tusabbihu bihamdi rabbihim. Duduk puji Tuhan semua. Kalau kita kat subhanallah, 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 bunyi semua tu. Cuma dalam ayat ni Tuhan kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Mu yang tidak faham. Mu tidak dengar. Lagu mana cara dia tasbih tu kita tak tahu. Dia tidak mesti kata subhanallah subhanallah tapi dia memuji Tuhan. Maknanya ayat besarnya. Besarnya kekuasaan Allah SWT dan sifat makhluk-makhluk Tuhan. Kita manusia ni bahasa payah bahasa. Tasbih pun duk, istighfar pun duk. Ni masalah kita manusia. Makhluk lain yusabbihu bihamdi. Sentiasa bertasbih memuji Tuhan. Sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis itu antara amalan yang afdal ialah 4 kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu antara kalimah yang mulia. Kalimah yang mulia yang baik untuk kita lekat mulut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam satu hadis lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2-3 hadis. Ada satu dia sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Ada sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada satu riwayat subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi nak ayat dia start dengan tasbih. Start dengan tasbih. Sebab tu kalau kita nak mudah ambil capur istighfar dengan tasbih ni, ambil tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia duduk dalam tu iktiraf dengan dosa kita. Yang kedua ialah tasbih duduk dalam tu. Tasbih iaitu subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tasbih ni kalau boleh kita jangan tinggal, terutama lepas mayat lah 5 waktu subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33. Lepas tu kalau ulama kalau kita baca dalam al-wirdul latif dengan apa ni roti al-haddad tu ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi lepas tu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni antara yang ulama-ulama tidak tinggal. Dan ada satu hadis nak sebut kalau kita boleh baca lepas mai subuh subhanallah wa bihamdihi 100 kali, insya-Allah dosa-dosa kita Tuhan cuci, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni insya-Allah Tuhan bersih belaka. Amal 100 kali ya pagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi ataupun subhanallahil azim wa bihamdihi. Tapi dalam satu hadis lain tu yang bagusnya ialah subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim. Sebab ni Tuhan kata dua kalimah kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimah yang ringan mulut. Kita sebut mudah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah ya kita sebut. Tapi Tuhan kata saqilatani fil mizan. Berat dalam timbangnya Tuhan. Mudah sebut mulut ringan tapi berat dalam timbangnya Tuhan. Iaitu pahala dia. Kalau kita terjemuh dalam bahasa lain, pahalanya besar. Sebab tu berat dalam timbangnya. Benda kecil tapi letak tu berat. Berat dari segi pahala. Lepas tu habibatani ilar rahman, dikasihi oleh Tuhan yang bersifat pengasih. Antara kalimah yang Tuhan suka dengar kalau kita sebut ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu Tuhan suka. Lain daripada muka lain. Selain pada la ilaha illallah lah. Ni antara hak Tuhan suka. Sebab tu kalau kita baca dalam buku Wali-Wali 9 ni, kita panggil Wali Songo, dia ni antara zikir yang dia orang tak tinggal ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam kitab-kitab pun ulama-ulama pun biasa tak tinggal ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ayat istimewanya. Berdasarkan ayat ni. Jadi sebab tu semua makhluk ni Tuhan nak ayat yusabbihu bihamdihi, bertasbih memuji Tuhan. Maka kita pun patutnya latih diri kita ni supaya sentiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kata innahu kana haliman ghafura. Tuhan ni Maha penyabar lagi amat pengampun. Halim ni ada terjemah penyabar. Sini dia terjemah sebagai penyabar. Ada dalam tengah tafsir dia sebut Halim ni ialah lemah lembut. Tuhan yang bersifat Halimun. Dia ni lemah lembut. Jenis lemah. Tak apalah hak tu boleh pakai belaka. Dan Ghafura lagi amat pengampun, lagi amat pengampun. Kita pergi sikit lagi. Ayat yang seterusnya. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau membaca Al-Quran wahai Muhammad, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Mana Tuhan kata bila Nabi baca Quran ni, Tuhan buat Quran ni jadi pendinding. Pendinding iaitu apa? Nak memisahkan antara iman dengan kufur. Sebab Quran ni membawa kalimah Allah, membawa kebenaran. Jadi bila Nabi baca Quran, dan kita kalau kita baca Quran, dia seolah Quran ni jadi dinding sekat. Hak benar dengan hak salah. Dia ada taruh lalu. Bila kita baca Quran tu pak kita letak taruh. Ni hak betul ni, hak ni hak salah. Buat bercanggah. Kalau kita ambil dalam pengertian lebih luas, kita nak tengok benda-benda dalam hidup kita ni, isu ke gapo ke buat berlaku ke gapo fenomena ke, kita tengok dengan kacamata Quran. Hak berlaku ni kita tengok dalam Quran, ada ke Tuhan sebut benda ni. Lepas kita pelagar lah. Bila pelagar kita nampak lalu hak mana betul, hak mana salah. Hak mana kena, hak mana tak kena. Itu kalau kita ambil dalam pengertian yang besar bila kita baca Quran. Jadi sebab tu kita orang beriman ni kena dekat dengan Quran. Gapo hak berlaku atas ni kita perhati dengan suluhan Al-Quran. Baru kita boleh nampak. Oh ni lagu ni sebenar hakikat. Oh ni lagu ni sebenar. Dan ini penting sebab hari ni kita tengok orang keliru banyak dalam bab kebenaran ni. Dia banyak orang keliru. Ada orang jadi keliru, ada orang tak nampak. Nampak tapi keliru. Ada orang tak nampak langsung kebenaran. Sebab tu orang hak baik dia anggap jahat, orang jahat dia anggap baik. Hari ni pasal orang jadi keliru. Keliru dengan penampilan, keliru dengan cerita, keliru dengan gambaran, keliru dengan macam-macam. Tama-tama orang ni percaya dengan WhatsApp, dengan media moden. Tu yang bagi tilai kebenaran hilang. Sebab duk percaya ni adalah internet ni. Semua wujud lagu tu. Adalah internet ni ustaz. Tak okey, tak betul. Jadi dia ingat internet tu betul berlaku. Tu masalah orang kita. Apa pernah jumpa tu? Ada dalam internet ni ustaz. Jadi dia ingat bila tu ubik dalam internet tu mesti betul. Tidak gitu. Internet ni, kalau kita kata dunia maya hari ni bahasa mudahnya, ialah serupa kedai kopi. Kedai kopi macam-macam kita dengar. Tapi betul ke berlaku? Sungguh ke tak? Tu isu dia. Jadi kita kena faham tu. Jangan rasa ni ada dalam internet ni orang tulis. Ada dalam WhatsApp group. Orang ni sebar forward situ. Tidak mesti betul. Tidak mesti betul. Itu paling penting dalam Islam ni, situ paling penting. Sebab kita baca gapo pun
kita kena tengok dulu, teliti. Betul ke tak cerita hak orang tulis tu. Jangan ni kita kadang-kadang mudah sangat forward lalu. Tak ada apa-apa forward. Forward. Sebab tu ada mati sampai 4-5 kali mati. Seorang-orang. Kan mula share sudah. Lama mana pas kau ustaz pun sebar mati. Kawan tu hidup boleh-boleh ada. Tu nak ayat. Cerita lah gitu. Pasal mudah dia terima ni forward lalu. Dia tak tanya dah. Hak siapa ke dia tu hak orang royak tu betul ke tak? Forward. Lepas tu hamba forward hak orang. Tu jawab pasal semua. Bila orang tegur kita forward hak orang wi ya. Sedangkan kita tak ada tabayun. Kita orang beriman ni Tuhan ajar dalam Quran, kena reksa sumber. Kalau kita beroyak semua kita tahu, hak siapa kita punah jalan. Punah jalan lalu. Supaya kita dengar cerita, kita beroyak. Kita tak tahu betul ke tak cerita, kita beroyak. Akhir punah jalan orang. Forward ni pun lagu tu juga. Sebab tu bila kita terima apa-apa orang atas kita, cek dulu betul ke tak betul cerita ni. Sumber dia betul ke tak? Maklumat tu tepat ke tak? Jangan forward tengah ikut dia. Tama-tama kalau kita ni orang ada nama, kita ustaz, kita ni cikgu contohnya, kita ni orang hormat dalam masyarakat. Jadi bila kita forward, ambo tak ambo kalau ni tu okey ni benar tak? Jadi kalau tu okey ni tu bolah kan? Punah jangan habis orang. Jadi situ nak ayat contoh. Sebab tu bila kita ada nama, kita kena cermat. Kita jangan cepat forward. Ambo kalau nak kira orang atas macam-macam, tapi kan kalau forward tu punah jangan habis. Sebab tu kita buat ni kita ingat sebab mula kita ngaji kita ngaji. Nabi pun sebut dalam satu hadis kalau kita ni royak belaka, hak kita dengar acur lebur. Mana kita dengar kita royak habis. Tak tahu gapo, tak tahu tapih, tak tahu tara masalah lalu. Sebab ilmu ni pun penting kita menyebarkan ilmu, tapi ilmu pun ada ahli dia. Ada ahli yang kita tak boleh sebar kongsi. Sebab tambah buat contoh ngaji ni dia start dengan tadika start tadika lah, tadika pasti tu tadika belaka. Lepas tu masuk sekolah rendah. Ilmu tadika tu untuk tadika ya. Lepas tu lepas tadika masuk sekolah rendah. Dia ngaji setakat sukat dia ada sukat dia. Lepas tu naik tinggi sikit sekolah menengah. Lepas tu maktab ataupun kolej. Lepas tu masuk universiti. Universiti ni pula ada ijazah pertama, ijazah kedua, PhD. Nak ayat ilmu ni dia ada tangga. Jadi ada ahli dia. Kalau kita pergi ngajar budak tadika hak tingkat T5, bengong habis budak-budak. Budak tadika kecek budak boleh lagi kita pergi ajar hak tingkat T1. Dia tak jadi bunuh. Tu nak ayat contoh. Jadi ilmu tu pun lagu tu sebab ilmu ni ada tempat dia. Ada ahli dia. Bukan boleh beroyak tak tu kali. Tu jadi kita kena faham situ belaka. Nak ayat lagu tu kaedah. Dia ada kaedah hidup kita ni ada kaedah. Jaga kaedah ni teratur lalu hidup. Tapi kalau kita tak jaga kaedah, tu kucahaya. Kita jadi kucahaya. Barang tak patut kita royak kat orang, kita royak kat orang. Boleh jadi hak kita royak tu betul, tapi tak kena dengan tepat. Panggil budak umur 5 tahun, sedap awal bini. Bengok budak tu, dia umur baru 5 tahun, sedap bini. Rugi kalau tak bini. Dia budak 5 tahun. Bengok dia dengar. Tu nak ayat contoh. Tak kena tepat lah. Nabi gitu juga. Nabi ni zaman dia tengok Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ni pegang rahsia Nabi. Dia panggil sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahsia Nabi. Dan Nabi bui kepada dia seorang ilmu mutetai orang munafik. Seramai-ramai sahabat tu Huzaifah seorang Nabi ajar. Dia tak ajar kat orang lain. Tu nak ayat tu. Sahabat ada Umar, Abu Bakar, ada Osman hebat lagi peribadi. Lapak lagi dengan Nabi, tapi Nabi tak ajar. Nabi ajar pada seorang nama Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi Huzaifah ni dia tahu dalam Madinah siapa dia orang munafik. Sebab Nabi kalau orang munafik dia tak pergi semaya-maya. Dia tak pergi lalu. Jadi kalau Nabi tak pergi orang lain tak pergilah. Jadi bila Nabi wafat, siapa dia nak kenal? Huzaifah. Sebab tu Saidina Umar ni bila ada orang mati di Madinah, dia itah lalu. Huzaifah pergi kodok semaya. Dia cek. Kalau Huzaifah pergi semaya dia pergi. Tapi kalau Huzaifah bin Al-Yaman tak pergi semaya, Umar tak pergi lalu. Pasal cek orang tu orang munafik. Sebab orang munafik ramai masa tu. Cuma demo tak tunjuk. Tapi Huzaifah dia kenal. Dia tahu seorang-seorang dalam Madinah. Kalau dia boleh buat senara. Tapi dia sendiri pun tak ajar kau orang. Nabi ajar kepada dia seorang.
Dia pula tak royak. Dia tak royak dengan siapa-siapa. Umar pernah pergi jumpa dia, Huzaifah minta, dia tak ajar. Dia tak ajar kau Sayyidina Umar. Cuma Sayyidina Umar tak gini lah, mu tak saya ajar tak apa ilmu. Cuma mu tengok aku ni ada kau tak munafik dengan aku ni. Sifat munafik. Dia tanya, ada kau tak ciri-ciri munafik dalam diri aku? Dia tak ada. Mu bukan orang munafik, tapi pesen tu ada sikit-sikit. Pesen sikit apa? Pesen kalau bahan nak benih. Umar kan dia orang backing kan. Jadi kalau dia kecek nak suara dengar. Dia tak beri kalau orang bahar-bahar ni. Jadi Umar siapa tak ada sikit-sikit pesen tu ada. Tu nak ayat. Cara ilmu tu. Penting benda-benda lagu tu ni. Kita ni benda-benda kita tak reti. Kita kira nak ada yang dengan kita kat pakai nak lerak selalu. Kau dalam basing. Lerak dalam basing kan. Nyanyo lah tu ubik ketel budak umur 2-3 tahun pergi ketel je speak ke dia. Lerak ikan keli. Bagi ikan keli bagi ketelnya orang tidak lerak kau si. Ni bi kau budak dia bukan reti nak pergi ikan keli. Kita orang tua belum tentu pergi. Pergi hak masuk dah boleh lah. Hak hidup ambo pakai tak lerak ikan keli kalau hidup. Tak reti nak ikat. Kena sengak berapa kali dah terabak lah kena. Sabar kita jadi perik dengan ikan keli tu. Muka-muka bagi boleh higak ketel lah tu juga kan kita hidup ilmu pun lagu tu juga ada ilmu sifat ikan keli ada ilmu sifat ketel bukan boleh higak tak tu kalau ada ilmu jenis ikan ruai kan tak ada sengat tak ada apa tapi pasal licin pergi tak lekat bukan sebagai orang boleh pergi ilmu pun lagu tu juga ada ilmu sifat supaya ketel ada sifat supaya ikan keli ada juga apa supaya ikan ruai supaya ikan puyu dia tak serupa ilmu ni. Jadi janganlah kita pakai lerak basing tu kak. Kutik lah pun nak kutik. Punah jalan habis. Ni ayat masalah kalau kita hadapi zaman law ni. Zaman law ni kita tidak ada hikmah kebijaksanaan. Baik, balik pada bicara kita. Jadi tu Quran mari ni bab pagar antara kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, ayat kedua dia kait dua ni, tak boleh berhenti setengah. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi azanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan yang tersebut sebagai tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka daripada memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran. Dan sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-Quran, mereka berpaling undur melarikan diri. Jadi orang yang tidak berimeh ni Tuhan kata Tuhan buat tutup pe atas hati dia berlapis-lapis. Telinga dia tutup, hati dia tutup. Ni orang yang tidak berimeh. Orang tidak berimeh ni. Sebab itulah baca Quran pun tak masuk dengan dia. Jadi kita ni kena jagalah sebab tu kita bila orang tegur, orang baca Quran ke apa biar kita ni nak dengar. Jangan duk bahas tak tu kalau dengar molek. Dengar molek jangan bila baca Quran baca hadis petai lah kita tak si. Tu masalah tu tanah hati kita tertutup. Jadi tu hewak mari Quran ni ialah untuk membuka pintu hati manusia. Tapi kalau orang tidak berimeh tutup terus berlapis-lapis pula Tuhan kata dalam ayat lain khatamallahu ala qulubihim. Tuhan tutup khatam Tuhan sil mati atas hati dia ni. Tapi bagi orang yang tidak beriman Tuhan kata dia takut dengan Quran. Sebab tu kalau kita baca Quran sokmo contoh makhluk jahat pun tak mari dengan kita. Sebab tu antara Nabi ajar lepas sembahyang ni jangan tinggallah baca ayat kursi. Ayat kursi ni jangan tinggal. Lepas sembahyang ni antaranya sebab dia ni akan memudahkan kita masuk syurga. Nabi sebut dalam hadis siapa-siapa yang baca ayat kursi sokmo lepas maya tak ada benda yang boleh sekat dia daripada masuk syurga kecuali mati. Maksudnya selagi dia tak mati tak boleh masuk syurga. Dia mati insya-Allah kerana dia amal ayat kursi itu peluang dia masuk syurga tu ada. Walaupun mungkin kena cuci dulu ke apa tu cerita nombor 2 tapi peluang dia masuk syurga tu ada. Dan ayat kursi ni juga jadi dinding yang utama daripada gangguan syaitan. Insya-Allah syaitan ni tak masuk dekat mudah-mudah dengan kita kalau kita duduk dengan ayat kursi. Ayat kursi ni. Dalam hadis banyak kelebihan ayat kursi ni dalam kisah Abu Hurairah dan sebagainya tu cerita. Cerita. Dan sebab tak ada setengah ulama dia suruh baca semua. Lepas maya baca nak tubik rumah baca naik kereta baca
Siapa tepak kita nak pergi tambah-tambah tepak tak biasa pun dia kata baca ayat kursi. Nak tidur malam baca ayat kursi ni sebagai pagar kita, pendinding. Sebab kita tak tahu apa nak kita nak hadap. Lebih lagi kita pergi tempat orang, kita pergi tempat hak pelik-pelik. Jadi dengan membaca ayat kursi itu kita agak Tuhan boleh pagar, jaga diri kita. Sebab dia ayat tu dia makna dia besar. Ayat ni pula ayat yang besar. Turun tu malaikat beraruk. Beraruk malaikat ni turun, bukan turun Jibril saja buat turun. Malaikat ni beraruk. Ramai-ramai turun mengiringi ayat kursi ni. Daripada atas langit tu, daripada peluh mahfuz nak turun ke langit dunia ni, malaikat mengiringi. Nak ayat besarnya ayat kursi ni. Sebab tu dipanggil ayatul kursi. Bukan ayat kursi plastik kita duduk buat semaya, buat siap kursi maksudnya ialah singgahsana. Ayat yang hebat, sebab tu dia panggil ayat kursi, ayat singgahsana. Kalau singgahsana kita sebut singgahsana raja ni tak tahulah hebat. Orang tak pergi duduk main-main situ singgahsana. Jangan main walaupun raja tak ada kuasa, jangan buat pada kawak tu. Sebab dia macam krikas maya dia. Bagi askar tu nak ayat. Ada tempat mulia dia. Kalau nak jalan juga litah juga kena ni. Ikut lakah dia tu. Kiri kanan ke tangan kena haya. Kalau duduk belengger apa cik minum tak boleh. Pekor batu lah. Tu pengalaman kita dia. Sebab tu buat dia mana ada litah. Pada kawak main-main tak ada askar. Jadi ayat kursi ni ayat singgahsana. Singgahsana Tuhan. Besar ayat ni. Dan sebab itulah kita orang berimeh patut nombor satu kena hafal. Yang kedua kena baca. Nama ayat kursi pun tak ingat. Hak manusia ustaz sudut. Hak tu hambat tubik lah wis kabung. Jadi itulah sebut. Jadi kita berhenti setakat dulu. Kalau kita sambung ni dia jadi panjang pula. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal